13 hari ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu, Labuan kita kembali, ditemani diver sejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Ada masa jangan dibasirkan. Alamak, aku terjatuh dari jeti. Oh, Uncle Jeffrey tersenyum geli hati. Di Mentanani kami menari bersaksi, Kinabalu cantik sekali. Pernah berjalan Pulau Gaya Sapi, Mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Tengoklah angin ni. Alah, tak ada jam. Okey. Selamat pagi, anda bersama kami di dalam 13 hari Kota Kinabalu, Labuan. Seperti biasa, saya dapat rasakan hari ini akan menjadi satu hari yang baik kerana saya akan melakukan satu aktiviti yang sangat-sangat penting buat diri saya. Jadi aktiviti pertama saya adalah untuk pergi ke Marine Ecology Research Center di Guyana Eco Resort dan belajar tentang khema gergasi. Lepas tu, saya akan lakukan satu lagi aktiviti di mana saya akan terbang dari satu pulau ke pulau yang lain. Main flying fox. Nita pula macam mana? Nita dan Adrin akan berada di Taman Laut Tunku Abdul Rahman masih, dan kita akan ke Sapi kali ini. Yep. Ya, sebelah Bersama pulau Kaza bersama dan Divers Kaza. Borneo akan bawa kita pergi menyelam ya. Menyelam di Pulau Sapi. Jadi dive site kita tak tahu lagi. Jangan lupa korang berdua, hari ni kita ada rescue diver course. Jom, kita gerak sekarang juga. Hari ke-8 dalam percutian 13 hari membawa Azura ke pulau terbesar dalam Taman Laut Tunku Abdul Rahman, iaitu Pulau Gaya. Saya sekarang berada di Marine Ecology Research Center ataupun Pusat Penyelidikan untuk Khema Gergasi. Tahukah anda yang khema gergasi ini sebenarnya adalah satu spesies yang terancam. Di satu dunia terdapat 10 spesies, dan apa yang menarik dan istimewa berada di sini adalah mereka telah membenih atau membiakkan 7 daripada 8 spesies yang terdapat di Sabah ini sahaja. Istimewa kan? Jadi Azra akan masuk ke dalam untuk mendalami lagi tentang khema gergasi ini. Giant clams is the largest of all the mollusks, but yet it is slow growing, very slow growing, and there are many reasons why that it's led it to be one of the species that is classified under IUCN Red List, and in Malaysia a few species has been protected. Vanessa, salah seorang biologis marin yang bekerja dengan Merck, menyambut saya dengan mesra dan membawa saya sekitar pekarangan pusat pendidikan ini. First of all, we're going to show you a short video. It'll tell you more about the center, about the giant clam project here, as well as the coral restoration program. Okay, let's go. Okay, just along this way. Past century, extinction rates have increased. Program penyelidikan dan pendidikan di Merck bermula dengan tayangan video khas informatif sebagai pengenalan tentang khema gergasi dan batu karang. By introducing an active giant clam propagation program. Vanessa, where are we going next? After this, I'll take you to see the display room where you can see some of the marine life around here. Okay, Okay, let's go. mari kita pergi ke display area. The largest species can grow up to that size. Whoa. Is this the one that was in record where they found in the 18th century? They say it went up to about 4 feet 6 inches. Yes, this is the species. This is the only one that reaches up to 1 meter. And we can count their age by the number of layers. Every year they'll grow 2 layers on top. Touchful! Yeah! Oh, yes! Di kawasan ni, di Merck sahaja anda boleh menyentuh kehidupan marin di sini. Kalau anda berada di dasar laut, di luar sana kalau anda pergi snorkeling ke apa, anda tidak dibenarkan untuk menyentuh kehidupan marin.
ini adalah salah satu aktiviti yang boleh kita lakukan juga di Merc ini, di mana anda boleh adopt a coral. Nombor saya adalah F196. This is my baby. Then after this, maybe you'll get your photo for a certificate that you'll receive after this. Wah, terujannya. Siap dapat cincin lagi. Azura juga bakal mendapat maklumat terkini tentang batu karang Azura dari masa ke semasa. I'm a proud mother today. Thank you. Saya dah sampai Pulau Gaya. Apa yang saya akan lakukan adalah Flying Fox yang dikatakan di Pulau Gaya ini, terutama sekali di Padang Point. Ini kita merentasi daripada satu pulau ke pulau yang lain, iaitu Pulau Gaya dan Pulau Sapi. Jaraknya adalah 235 meter. Jadi saya tak sabar untuk melakukan aktiviti Flying Fox ini. Apa kata anda ikut saya? Kita tengok pengalaman dia macam mana. Jom. Temukan ada masa jangan dibazirkan. Coral Flyer Zipline sudah beroperasi di Pulau Gaya sejak tahun 2006. Dengan jarak lebih 250 meter, ia merupakan satu-satunya perkhidmatan zipline terpanjang di dunia. Hi, hello. Thank you, Azura. Roy. Nice to meet you. Yeah, manager. Okay. So welcome to the channel. Yes. So excited to do the zip line? Very excited. Okay, so basically this is our harnessing station. Okay. So what you're going to do here is I'm going to put it on your harness. So these are our gears. How do you do it? Step in here, this way, and then gonna tighten it, ketat, and then baru kita pakai helmet, and go up to the starting point. Okey, kita akan melakukan sedikit pendakian yang akan memakan masa lebih kurang 10 minit saja. Tak susah. Segala peralatan di Coral Flyer diimport khas dan melalui pemeriksaan rapi setiap hari serta penyelenggaraan bulanan. Pemasangan harness dan topi keledar akan diperiksa sebanyak 3 kali oleh kru kedua Coral Flyer sebelum bermula. Menurut Roy, kelajuan Azura akan mencecah sehingga 60 km sejam ketika terbang dari Pulau Gaya ke Sapi. Laju tu. Untuk kaki adrenalin macam saya, jangan lepaskan peluang menaiki zipline Coral Flyer dari Pulau Gaya ke Pulau Sapi ini. Satu pengalaman yang sangat seronok. Memang sebelum kita nak turun tu memang rasa berdebar sikit lah. Tapi lepas kita dah membuat pelepasan tu, terus hilang rasa takut. Sebab dengan keindahan pulau-pulau yang terdapat di sini dan juga lautan yang terbentang luas, memukau sangat. Lagi sekali boleh? Pernah berjalan Pulau Gaya Sapi. Mungkin saya tak berpeluang menyelam, tapi saya akan menepati janji untuk menghabiskan kursus rescue diver bersama Nita dan Adrian. Tapi taklimat terperinci perlu diberikan sebelum latihan praktikal bermula. Baiklah, kamu semua dah siap dah? Dah, dia dah. Okay, saya akan brief ya. Dan Kaza akan jadi assistant atau pembantu saya untuk exercise ni. So kita akan lakukan exercise tu iaitu panic diver, di mana skill ni bertujuan memberi pengetahuan macam mana kita nak mengendali jika situasi berhadapan dengan diver atau penyelam yang panik di permukaan air. Ya. Biasanya terjadi kalau kita diving atau menyelam dengan penyelam yang masih baru, mungkin mereka yang paling penting sekali atau selalunya terjadi, mereka lupa nak menginflate ataupun mengisi angin di dalam BCB. Ya. Bila dia timbul dia buka regulator kan. Itu salah kan? Sebab yang paling utama sesudah diving, bila kita timbul di permukaan, yang penting sekali ialah untuk mengisi angin di dalam BCB kita supaya kita mendapat apungan yang positif. Okey? Okay, saya akan melakukan demonstration dahulu ya, dan kemudian seorang-seorang akan lakukan. Kita gunakan dengan Nita di muka ataupun Azura. Dan Kaza, dia akan jadi panic diver. Saya dah pergi 13 hari tau. Kelas ini dilakukan secara berpasangan. Tapi Adrian kenalah buat demo dulu sebelum Azura dan Nita mencuba.
Langkah pertama dalam latihan panic diver bermula dengan memerhati dan mengenal pasti ciri-ciri penyelam yang panik. Kemudian, kita perlu menghampiri mangsa dengan berhati-hati. Seterusnya, kita perlu mencapai tangan kiri mangsa dan menariknya ke arah kita sementara mencapai tangki mangsa. Langkah seterusnya pula ialah mencapai inflator dan mengembungkan BCD mangsa. Dengan apungan yang positif, akhirnya kita boleh tenangkan mangsa dan menariknya ke arah bot. Yeay! Latihan pertama dah selesai. Tak adalah susah sangat. Kita cuba latihan kedua pula, iaitu unconscious diver exercise. Sekiranya mangsa tidak sedarkan diri, kita perlu pusingkan badannya dan memastikan mask masih dipasang. Kemudian, pegang tangki dengan tangan kanan dan pastikan regulator masih dipasang di mulut mangsa. Pastikan mangsa menegak supaya angin masuk ke salur pernafasan. Seterusnya, BCD boleh dikembungkan. Yang penting, mangsa perlu naik perlahan-lahan. Di permukaan, kita perlu melepaskan pemberat dan membuka mask dan regulator. Dengar pernafasan mangsa menerusi dada atau rasa nadi mangsa selama 10 saat. Jika tiada nadi, jerit untuk bantuan atau 999. Akhirnya, kita perlu memberikan bantuan pernafasan sama ada melalui mulut atau alat bantuan. Mulakan dengan 2 hembusan dan teruskan dengan 1, 2, 3, 4, 1,000. 1,000, 2,000. Azra rasa kelas hari ini yang paling menarik dalam kursus penyelam-penyelamat ni. Selamat pagi. Nita masih lagi berada di Taman Laut Tunku Abdul Rahman. Kali ini berada di Pulau Sapi. Pulau Sapi adalah salah satu pulau yang diminati pelancong di dalam dan luar negara. Kaza. Okey, pada hari ini saya akan bawa kamu untuk buat shore dive. Maksudnya kita akan bermula daripada bagian pantai. Kita akan turun dan berenang daripada bagian pantai dalam kedalaman 5 meter sehinggalah kita turun ke bagian sloop. Bagian sloop kedalamannya sehingga 18 meter. Sebaik saja kami turun ke kedalaman 5 meter, kami disambut tukun tiruan yang diceritakan Kaza tadi. Dasar laut berpasir mungkin kelihatan kosong, tapi ia sebenarnya menyembunyikan pelbagai hidupan marin. Macam leopard founder atau ikan sebelah ini. Ia mampu menyerupai persekitaran untuk mengelakkan daripada pemangsa ketika berenang. Sekawan ponyfish juga berlegar-legar di kawasan ini. Kami meneruskan perjalanan ke sekeliling tukun tiruan, di mana sesuatu menarik perhatian Adrin. Di hadapan kami ternampak gold belly cardinal fish. Ikan ini akan berlindung pada waktu siang dan hanya keluar mencari makanan pada waktu malam. Ikan jantan akan mengeram telur dalam mulutnya. Goby is like so cautious about divers, so when we get closer to it, they just hide it. But when you like go closer very carefully, they just stay still a bit above the sandy bottom, and like they have like 2 fins with the 2 black dots. It looks like crab eye. Apa tu? Blue line grouper rupanya. Grouper merupakan karnivor yang memburu makanan berdekatan kawasan berpasir pada waktu senja. Nampaknya, blue line grouper ini hanya ingin main-main di celah batu karang. Tukun tiruan yang diperbuat daripada tayar dan konkrit ini sudah menjadi habitat kepada pelbagai hidupan makro. Antaranya, ikan yang berbelang ini, banded pipefish.
Pipefish sebenarnya bersaudara dengan kuda laut. The roboscos pipefish is also another type of macrolife that we have here. Is a species of pipefish, and usually is always in the sandy bottom, quite shallow. Usually you can find in pair. The big one, the larger one, is the female, and they move and they follow the waves and the currents. Akhirnya di celah-celah terumbu karang, sesuatu menarik perhatian Nita. Seekor moray eel. Nampaknya ia snowflake moray yang juga dikenali sebagai clouded moray. Belut ini boleh membesar sehingga 1 meter dan memakan haiwan seperti udang, ketam dan sotong. Kaza membawa kami pusing ke arah tayar yang membentuk tukun tiruan ini. Comelnya Bruns cleaner shrimp ni. Udang kecil sebegini lazimnya dapat dijumpai di kawasan Batu Karang. Ia mempunyai hubungan simbiotik dengan ikan lain dengan cara membersihkan parasit dari ikan lain. Hanya beberapa kaki dari Batu Karang tadi, Nita ternampak ikan kecil yang seolah-olah tersembunyi. Pentet scorpion fish rupanya. Ikan ini memang pakar penyamaran. Nampak duri-durinya kan? Jika ikan ini terasa terancam, ia akan mampu menaikkan durinya yang amat berbisa. Hati-hati. Scorpion fish, ya memang sangat cantik. Kalau disentuh pun cantik juga. Ikan ni biarpun kita tengok dia cantik, sebenarnya kalau kita tak tahu, dia berbisa. Okay, sebab tu kadang-kadang kalau kita nampak di bawah laut tu, dia menyerupai batu dan juga menyerupai koral. So mungkin dive master boleh tahu dan dia akan bagi signal scorpion fish danger. Antara sticky carpet anemone ini, seekor peacock shrimp atau clown mantis shrimp sedang bersembunyi. Spesies ini hanya bersaiz antara 3 hingga 18 cm. Tapi ia paling besar dalam kategori mantis shrimp. Kaza memberikan isyarat untuk naik ke permukaan. Selamat tinggal House Reef. Hingga kita berjumpa lagi. Pernah berjalan pulau gaya sapi, mentanani mengeluh dan nusukan buat rujukan. Hai semua, hari ke-8 Nita membuat selaman di Pulau Sapi. Pulau Sapi adalah salah satu pulau yang terletak di Taman Laut Tunku Abdul Rahman. Pulau Sapi juga adalah pulau yang paling diminati ramai kerana banyak aktiviti sukan air yang boleh dibuat, antaranya parasailing, snorkeling dan seperti Nita boleh buat selaman scuba. Kita pun mulakan selaman kita turun di kawasan 5 meter tadi kan. Ya, kita pun mula descent ya. Saya agak teruja melihat kawanan ikan yang macam robot tadi tu. Warna silver ataupun keperakan terang. Fish ID ni namanya agak pelik juga. Deep bodied silver beading. Oh, yang ini. Mata Nita terpandang. Dekat pasir ada macam mata. Oh, ya. Itu ikan apa? Ikan sebelah atau flounder. Flounder. Ada ke arah tayar lagi. Ada tayar yang artificial reef tu. Kita ada nampak shrimp. Oh ya, shrimp. Shrimp. Banyak shrimp. Ada, tak silap saya ada 2 spesies, 2 jenis. Dua jenis. Yang satu dekat anemone tu, yang kita panggil clown shrimp kan. Yang tu atau peacock shrimp, sebab dia punya ekor ada 3 tumpuk tu. Yang paling senang kita nak cam kan. Ekornya, dan dia lebih besar dan bersinar juga. Ada anemone biasa tu, ada satu shrimp besar. Disebabkan shrimp tu merupakan shrimp cleaner shrimp, saya pun ambil keputusan untuk manicure, letak tangan je kat situ, tengok sedap je. Jangan makan kenyang-kenyang sikit dah, kan. Nanti kerang kita ubah dia punya habitat lah kan. Betul. Okey, dah banyak dah ni. Yep. Jadi memerlukan sign Kaza. Ya. Okey. Saya sebenarnya lepas ni ada benda yang paling best. Ya. Menarik. Kena cari kawan kita seorang lagi. Ya. Azura memberitahu Nita yang kami ada acara khas malam ni. Apa yang menanti kita selepas ni?
sampai di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Untuk Sabah Fest 2017, ia adalah satu festival kebudayaan yang dijalankan setiap tahun di mana kita boleh menyaksikan dan mengamati kepelbagaian suku kaum di negeri Sabah ini. Maknanya kalau anda ada hari yang terhad, macam ada satu hari je tapi anda nak tahu apa yang ada dekat Sabah ni dari segi kebudayaan, makanan tradisi, anda boleh datang ke Sabah Fest ini. Jadi yang buatnya menarik, kita punya lawatan di sini adalah untuk melihat di belakang tabir untuk teater Supirak ini. Dah bersedia? Dah. Tak Azura pun sebenarnya tak sabar nak tengok bagaimana mereka menyiapkan diri untuk berada di hadapan nanti dan mempersembahkan kepada kita Supirak. Jom kita masuk ke dalam. Mana lepas ni? May Salita dari Tourism Sabah terus menjemput kami di belakang pentas. Bukan selalu kami dapat melihat di sebalik tabir sebuah pementasan yang besar. Okay, Supirak is a story, a folklore, a legend from Pitas, Kudat. Ceritanya macam si Tanggang juga, tapi the perbezaan is si Tanggang dia betul-betul tak nak acknowledge dia punya mam, tak mengaku mam. But Supirak punya story, Supirak son Siragam, he acknowledge his mother, tapi his dilemma is between choosing his mother and dia punya wife. Yes. Menurut May, sesi latihan untuk pementasan ini mengambil masa lebih kurang sebulan dan melibatkan lebih kurang 130 orang. Apa kata kita berkenalan dengan mereka? Cara pemakaian dia nampak macam betul je. Tuan tanya, adakah Puan memainkan watak Supirak? Ya, saya. 100 markah untuk kita. Berapa lama makan masa untuk menulis skrip Supirak? Sebenarnya proses dia tidaklah begitu lama, dalam 1 bulan. Okey, Puan boleh ceritakan macam mana persiapan untuk memegang watak penting ini? Ya. Sebetulnya saya ni melalui uji bakat yang diadakan oleh Seri Pelancongan Sabah. Lepas tu kita tunggu, lepas tu kita kena panggil. Dikatakan saya berjaya lah memegang watak Supirak. Supirak ini adalah satu legend di mengikut apa cerita legenda di Kuala Pitas. Dia sangat teruja sekarang ni dan Nita tadi sebenarnya ada dengar bila awang bercakap sebenarnya ada isi dan sejarah yang kita perlu bawa balik ke rumah. Betul. Pada saya senang je, jangan derhaka kepada ibu bapa. Azura dan Nita terpesona melihat tarian tradisional kaum Kadazan dan Murut. Rentak Orkestra Buloh Tanpa Ruli turut merancakkan majlis. Satu persembahan yang sangat menarik. Saya memang bangga dengan bakat-bakat yang kita ada bukan sahaja di Semenanjung tapi juga di Sabah. Kita dapat lihat keunikan tradisi kita di Sabah ini sendiri. Satu cerita yang sangat menarik dan semestinya satu hari yang sangat bermakna untuk saya terutama sekali sebab bukan saja saya dapat menikmati Supirak tetapi hari saya dipenuhi dengan aktiviti yang menarik lah. Saya dapat belajar tentang khemah. Kalau musim yang lalu di Semporna saya makan khemah, tapi kali ini saya belajar dengan lebih mendalam lagi tentang khemah gergasi dan juga saya telah membantu memelihara batu karang. Dah ada sijil. Lepas tu tengok ini memang hari saya lengkap. Dan hari kita juga lengkap untuk hari ini kerana dapat menyelam di House Reef Sapi Island di mana banyak keindahan di dalam laut. Betul. Pastikan anda terus bersama Azura dan juga Nita dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Selamat malam. Saya dah